Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa asbahihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina bi futuhil arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna bima jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ba'd. Pertama sekali, hadirin sekalian, juga pendengar yang budiman, marilah kita rasakan syukur pada Allah SWT. Masih lagi diberikan kepada kita limpah kurnia yang sangat banyak. Khasnya diberi pada kita dapat wujud atas muka bumi ini, dilahirkan daripada mak ayah kita Islam, sebab itu kita Islam. Alhamdulillah. Dibesarkan kita pula dalam suasana masyarakat Islam. Jadi kita dibesarkan dengan ada didikan Islam, alhamdulillah. Dan dipertemukan kita dengan pengajian, pembelajaran dan guru-guru yang terus mengajar kita untuk mengenal perjalanan Islam, perjalanan iman, macam mana untuk jadi takwa, mentauhidkan Allah Ta'ala, untuk melangsungkan kehidupan kita ni supaya benar-benar menjadi ahli tauhid, orang yang muwahhidin, orang yang mukhlisin lahuddin, insya-Allah. Alhamdulillah. Dan syukur kita khasnya pada malam ni dapat bersua muka macam tu lah kot bahasanya, dengan menggunakan peralatan moden ni yang saya sendiri pun dah lama tangguh untuk mengajar ni. Alhamdulillah ada sahabat-sahabat kita yang datang kawasan Pegelah Hulu ni yang membolehkan program malam ni dirancang dan dilaksana. Alhamdulillah. Jadi segala nikmat tu syukurlah kita pada Allah Ta'ala, dia yang mengatur, dan semua ni berlaku telah ditentukan oleh Allah Ta'ala sejak azali lagi. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Jadi fokus kita maksudnya terus kepada apa kita nak bicara pada malam ni, kerana kita buat program ni pun khas untuk bersoal jawab, bukanlah untuk baca kitab dan sebagainya. Dan dah ada pun soalan-soalan yang telah dikemukakan berdasarkan grup WhatsApp apa yang dibuat dan sebagainya untuk dibincangkan malam ni. Jadi insya-Allah setakat mana yang saya reti saya jawablah. Dan khasnya pada pendengar yang mendengar cara langsung ni, kalau ada penjelasan tu yang istilahnya tak cukup ataupun perlu penjelasan lebih lagi, macam tu kot lebih kurang bahasanya, insya-Allah saya akan bagi respon yang mana munasabah mungkin lah berdasarkan masa. Cuma masa pun saya tak membataskan pula masa ni. Saya nak panjang sangat pun lagi, saya pun bukan mampu untuk panjang-panjang. Cuma standard time saya, kalau orang biasa ikut kuliah saya sejam setengah tu biasalah. Kadang lajak sampai sejam 40, kadang sampai 2 jam. Itu saya punya standard time tu. Memang boleh lah untuk waktu tu kan. Cuma orang lah pula takut tak larat nak dengar. Kita pula tak pula atas tajuk kitab apa seumpamanya, kan berdasarkan apa soalan yang orang kirimkan untuk bertanya, dan saya pun taklah khaskan untuk pilih apa berdasarkan ranking soalan yang ada dalam grup WhatsApp yang telah dibuat spontan baru ni. Kita ikut sajalah urutan tu, pasal bila orang bertanya ni maksudnya ada keperluan yang terdekat yang dia nak tahu. Apatah lagi memang ada di antara sahabat kita yang bertanya ni, dia memang nak perlukan jawapan segera. Jadi kita berikan keutamaan pada soalan-soalan mengikut ranking tu lah, insya-Allah. Alhamdulillah. Dan berdasarkan masa dan kelapangan dan kebolehan saya untuk jawab soalan ni, mana yang tak boleh jawab nanti ataupun yang tak dan masa untuk jawab, panjang umur insya-Allah. Kalau tak cukup, ada kelapangan, malam esok kot kita sambung untuk
ada question and answer ni untuk sesi kedua, insya-Allah. Tengoklah ke lapangan tu. Baik, kita balik, kita pergi terus pada soalan pertama yang dah ada tu. Soalan ni bunyi gini, ada satu golongan manusia berkata, jika aswaja boleh kata Allah mendengar dengan sifat pendengar, bukan dengan telinga, maka apakah salah jika kami kata, kami tu, dia kata kami kata Allah duduk dengan sifat penduduk, bukan dengan pinggang, punggung dan paha. Minta penerangan Ustaz. Terima kasih. Soalan ni berakidah lah. Prinsip kita diajar dengan kaedah Ahli Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah ni dah diajar prinsip ni dalam fahaman mukhalafatuhu lil hawadis. Dan semestinya fahaman mukhalafatuhu lil hawadis ni ambil faham daripada ayat Quran, laisa kamitslihi syai'. Berdasarkan contoh yang diberi, kata ada setengah pihak yang mengatakan boleh ke kata Allah Ta'ala dia bersifat duduk, dia duduk di arash, duduk di langit, bukan dengan pinggang, tapi dia duduk yang layak dengan dia, bukan dengan pinggang, bukan dengan punggung, bukan dengan paha. Hadirin sekalian, soalan macam inilah yang dalam masyarakat kita begitu banyaklah ni fahaman yang ada kefahaman laisa kamitsli syai' dan kefahaman mukhalafatuhu lil hawadis yang saya nak istilahkan sebagai salah faham dalam memahami makna mukhalafah. Salah faham memahami makna laisa kamitslihi syai'. Sebut salah faham pasal apa? Pasal tak faham prinsip betul-betul yang membezakan antara Allah dan makhluk. Tak faham dari sudut istilah, apatah lagi kalau sebut ayat Quran tu laisa kamitsli syai' walam yakul lahu kufuwan ahad. Lagi jauhlah untuk dikatakan memahami maksud yang dikehendaki daripada ayat Quran tersebut. Saya tak cadang nak syarah panjang tu, pasal memang kalau ambil nak detailkan dia memang detail, dan saya ada banyak kuliah-kuliah yang telah saya sebut pencerahan mengenai masalah ni. Macam mana pun mungkin ada yang memang ternanti untuk mendengar penjelasan ni. Kita tengok sedikit masa kot yang munasabah. Lagipun benda ni benda besar, bahkan bagi apa yang saya nak sebut, dengan kaedah yang telah diajar oleh tutup guru masa saya hidup mengaji itu, memang fahaman mukhalafah lil hawadis ni adalah fahaman yang paling besar dalam bab memahami maksud la ilaha illallah. Memahamkan kata Allah Ta'ala duduk yang layak dengan dia. Macam mana faham, ada setengahnya memahamkan tangan Allah Ta'ala ada tangan-tangan yang layak dengan dia. Begitu juga ada mata-mata yang layak dengan dia. Allah Ta'ala berada di arash, duduk di arash layak dengan dia, atau seumpama dia. Banyak rasanya, khasnya pada pembahasan ayat-ayat mutasyabihat. Memahamkan dengan pahaman itu, kalau ikut atas apa yang telah disyarahkan oleh para ulama Ahli Sunnah wal Jamaah kepada kita, pahaman tersebut ialah satu pahaman yang salah. Kerana memahamkan apa yang sabit ke makhluk ke Allah Ta'ala. Sedangkan fahaman yang sepatutnya difaham di atas prinsip mukhalafah lil hawadis berdasarkan dalil laisa kamitsli syai', dengan dalil walam yakul lahu kufuwan ahad tu, bukan macam tu fahaman dia. Kerana untuk memahamkan masalah ni mesti faham dulu ke Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala, siapa makhluk. Dan makhluk dengan Allah Ta'ala ni prinsip dia mukhalafah lil hawadis. Maksudnya nak faham mukhalafah ni, tuan-tuan kena faham maksud mukhalafah tu, khilaf tu. Daripada perkataan khilaf ataupun mukhalafah ni, dia daripada perkataan khalafa yukhalifu mukhalafatan wa khilafan. Mukhalafah ni dia bukan dengan makna beza sikit, tapi dengan makna opposite, dengan makna berbeza, di sebalik. Dia bukan bermakna
perbezaan sikit-sikit tak serupa macam tu. Bukan tak serupa, kalau khasnya atas nak memahamkan makna laisa kamitsli syai' tu, kata ada tangan, tak, bukan tangan macam tangan kita. Allah Ta'ala ada muka, bukan macam muka kita. Allah Ta'ala duduk di aras, bukan macam mana kita duduk. Memaham macam tu, yang tu bukan faham mukhalafah namanya. Bukan memahamkan menafi mislinya makhluk, mislinya syai' ke Allah Ta'ala. Itu bukan cara memaham dia. Pasal yang tu bukan memahamkan makna mukhalafah, bahkan yang tu nama dia mumasalahkan makhluk dengan Allah Ta'ala. Jadi nak memahamkan kaedah akidah ni di atas kaedah mukhalafah ni, yang kata mukhalafah ni mesti makna opposite. Sedikit pembandingan atas istilah bahasa tu. Pasal bahasa Arab ni bila sebut mislu ni, seakan-akan bahasa dengan mislu ni dia ada istilah syabih, nazir. Mungkin dia bahasan bahasa sikit. Macam mana pun saya nak sebut. Kalau sebut mislu tu, misil ni, bila kata laisa kamislihi syai', tak ada syai' yang misil dengan Allah Ta'ala. Misil ni ibaratnya macam mesin photostat tu. Photostat, kita buat IC saja keluar. Jadi keluar tu memang serupa, tapi bukan serupa betul-betul. Yang tu dipanggil misli. Untuk bandingan aja. Kalau kembar seiras keluar, yang tu pun dipanggil misli. Itu dipanggil misli. Kalau kertas selai misalnya, kita potong sama betul-betul saiz dia. Yang ni dipanggil misli. Kalau adik-beradik, abang dengan adik, yang tu dipanggil syabih. Anak dengan bapa, itu dipanggil syibih. Pasal dia bukan macam photostat. Dia seakan-akan menyerupai. Menyerupai. Itu kalau seiras macam pinang belah dua, hak tu mislu. Tapi kalau anak dengan bapa, dari konteks maksud saya nak sebut ni, dia tak macam pinang belah dua, macam photostat, macam saya nak sebut maksud dia. Mesti ada sebahagian daripada rupa anak ni ada lekat kat bapa ataupun ibu. Itu istilah syabih. Satu lagi istilah yang sebut dalam bahasa Arab adalah nazir. Nazir. Kalau saya kata buatlah handset kan. Handset ni ni Samsung. Satu lagi Nokia. Cuba contoh bagi bahasa tau. Yang tu apa? Mislu ke syabih? Kan bahasa tu pun susah kita nak telan kan. Jadi macam mana pun saya nak sebut. Kalau kata Samsung, Samsung lah memang bukan sama dengan jenama-jenama yang lain. Anak-anak lah, bapak-bapak lah. Jadi kalau memahamkan mukhalafahnya Allah Ta'ala dengan makhluk, dan makhluk ni mukhalafah dengan Allah Ta'ala, hanya dengan pahaman macam tu, maksudnya yang tu pahaman yang tak betul dalam memahamkan laisa kamitsli syai'. Pasal ayat Quran itu menafikan misli, maksudnya tak ada langsung yang misil dengan Allah Ta'ala. Dan bila menafikan misil, tentu sama sekali akan menafikan syabih dan menafikan nazir daripada Allah Ta'ala. Kerana mislu pun tak ada, apatah lagi syabih dan nazir. Cuma bahasa tu tak biasa dengar, mungkin susah sikit nak hadam lah. Tapi perbandingan saya buat dengan misal tu, boleh macam tu kot untuk perbandingan, untuk ambil faham tu. Jadi kalau ayat Quran tersebut menafikan ada misil, tentulah syabih dan nazir lagi jauh untuk Allah Ta'ala. Bahkan pada Allah Ta'ala, ayat Quran laisa kamitsli syai' itu, mislu tu satu hal, bahkan pada laisa kamitsli, kaf pada kamitslihi itu, dia ada makna misli sekali lagi. Yang ni kata nak faham Quran, bukan nak faham boleh faham dengan terjemah. Dia kena faham dengan apa maksud yang ulama dah syarah kat kita, dan mereka telah bantu kita untuk faham kefahaman laisa kamitsli syai' dengan istilah yang cukup mudah yang kita belajar dalam kaedah ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah Maturidiyah ni, mukhalafah lil hawadis. Jadi kena faham, bila sebut mukhalafah lil hawadis ni, kena faham bab ketuhanan dulu. Dari sudut khasnya bila sebut kata Allah ni tak sama dengan makhluk, makhluk takkan sama dengan Allah Ta'ala. Tak sama macam mana? Absolutely tak sama. Dan bila tak sama tu, atas syarahan para ulama, ada 4 iktibar, 4 angle yang perlu kita faham untuk menafikan tak bersamanya Allah Ta'ala dengan kita. Dan tak sama macam mana? Absolutely tak sama.
Dan dia istilah faham opposite. Faham tu dari segi oppositely antara Allah Ta'ala dengan kita. Khasnya dalam atas kata pembincangan 4 angle tu, pertama adalah dalam angle zat, sifat, af'al. Keempat dalam bab milik. Dalam bab zat, atau kita ambil dalam bab sebut mudah je, Allah Ta'ala wujud. Makhluk mesti opposite dia, tak ada. Jadi yang ni pun syarahan dia panjang. Cuma saya nak sebut atas misal kita ni macam mana? Kalau kita faham kita ada macam mana ada Allah Ta'ala, dah salah kita punya fahaman. Kita bukan ada, kita diadakan. Baru betul. Jadi bila kita ni diadakan, asalnya kita ni walam taku syai'a. Allah ni dia jadikan kita ni dan dia kata kita, kamu ni tak ada satu apa pun sebelum ni. Dalam surah Insan yang kita dengar, surah Sajdah tu, hal ata 'alal insani hinun min ad-dahri lam yakun syai'an mazkura. Tak pernah disebut pun makhluk sebelum Allah Ta'ala buat makhluk ni. Jadi perbezaan antara Allah Ta'ala dengan kita ni jauhnya. Allah Ta'ala atas nama dia wujud zati, wujud hakiki, wujud yang qiyam, yang qaim binafsih, yang berdiri sendiri, tak hajat pada satu. Yang dia ada huwal awal, yang wujud dia qabla kulli syai'. Jadi yang ni ialah fahaman asas untuk kita faham mukhalafah ni. Saya sebut sekali lalu tu, zat. Begitu juga sebab sifat. Allah Ta'ala dia mesti sempurna. Dan dia mesti sabit sifat. Tak bicara kita ke dia dari sudut juzu, anggota. Subhanallah, yang ni pada makhluk, bukan pada Allah Ta'ala. Jadi contoh mudah, misalnya Allah Ta'ala hidup, kita mati. Dan ni hidup, jangan faham hidup kita, hidup Allah Ta'ala, hidup Allah Ta'ala. Subhanallah. Bukan macam tu syarahan ulama'. Bahkan ulama' syarahkan kat kita berdasarkan Al-Quran, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kamu ni mayat. Kuntum amwatan fa ahyaakum. Kamu ni adalah mayat. Allah yang hidupkan kamu. Jadi asal kita tak ada, dia bagi ada, dan dia bagi kita kehidupan. Kita yang, dia Allah yang keluarkan kita daripada perut ibu kita. Huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum. Jadi kita asal daripada tak ada, boleh ada daripada kecil, besar, asal daripada air mani jadi segumpal darah. Jadi kewujudan kita macam ni, Allah wujud, Masya Allah. Mana boleh nak banding langsung kewujudan Allah Ta'ala dengan wujud kita. Jadi atas kaedah apa, soalan apa ditanya ni, memahamkan Allah Ta'ala dengan mengatakan, kalau atas faham kata Allah mendengar dengan sifat mendengar, bukan mendengar dengan telinga. Subhanallah. Tak sabitkan telinga pada Allah Ta'ala. Walaupun ada orang memaham kata dah mendengar, mestilah dengan telinga. Dan melihat, mestilah melihat dengan mata. Subhanallah. Pada Allah Ta'ala bukan. Bahkan handset pun boleh mendengar. Tak ada telinga pun. Handset pun boleh melihat, tak ada mata pun. Kalau ada orang menjadikan satu kelaziman, dia kata Allah Ta'ala maha mendengar. Kata dia, mendengar takkanlah mendengar tak ada telinga. Takkan Allah Ta'ala tak ada telinga kot. Allah Ta'ala buat sesuatu, mesti pakai tangan, kata dia. Takkan kudung kot. Ada orang cakap macam tu. Subhanallah. Yang ni cara memahamkan prinsip mukhalafah yang sangat salah. Jadi di atas kesalahan itulah yang menyebabkan ada orang dia meletakkan kayu ukur, hanya memahamkan dengan Allah Ta'ala ni dengan prinsip yang nampaknya macam mudah dan sangat senang untuk faham ke Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mendengar macam Allah Ta'ala, mendengar kita lain, mendengar Allah Ta'ala lain. Mata Allah Ta'ala lain, mata kita lain. Kaki Allah Ta'ala lain, kaki kita lain. Ada orang dia rasa itu adalah satu sifat yang dah boleh dah untuk faham pada Allah Ta'ala, dan dia rasa fahaman tu dah betul. Dan tu yang dia boleh kata Allah Ta'ala duduk di arah, duduk yang layak dengan dia. Berada yang layak dengan dia. Kalau kata duduk bersila pun bersila yang layak dengan dia. Allah Ta'ala bertempat pun tempat yang layak dengan dia. Sampai dia terpaksa syarahkan macam-macam untuk melayakkan kelayakan Allah Ta'ala ada di arah tu. Subhanallah. Ini bukan kaedah faham yang betul. Kerana pemahaman macam ni, dia akan membawa, kalau fahaman macam ni, cara berfikir macam ni, dia akan membawa faham. Kalau gitu, Allah Ta'ala, kita ada anak, Allah pun ada anak yang layak dengan Allah Ta'ala. Kan? Boleh, tak boleh syarah macam tu. Allah Ta'ala pun ada isteri yang layak dengan dia. Semua dengan, adakah dengan semata-mata soalan sama ada pernyataan yang layak dengan dia tu boleh menyebabkan seolah-olah mentazihkan Allah Ta'ala daripada sifat baru. Subhanallah. Subhanallah. Bukan macam tu yang diajar oleh ulama itu. Bahkan, diajar satu prinsip, apa yang ke Allah Ta'ala, yang tu dulu mesti dipaham.
fahamkan Allah Ta'ala. Yang ni pun panjang pelajaran dia. Saya nak sebut dengan prinsip di atas soalan ni. Jadi memahamkan kalau misalnya Allah Ta'ala hidup Allah Ta'ala, kita hidup ada roh, Allah Ta'ala pun ada roh yang layak dengan dia. Mana boleh macam tu? Subhanallah. Bukan macam tu kaedah dia. Satu diajar oleh ulama kat kita, senang je prinsip dia ajar dengan kita sebut mudah sifat 20 tu atau ringkasnya 13 tu. Allah Ta'ala ada, Allah Ta'ala ada dengan kita. Very simple. Itulah maksud mukhalafah ahli hadis. Allah Ta'ala wujud yang sedia. Kita asal wujud yang asal daripada tak ada. Kita wujud idhafi, daripada tak ada kepada ada. Allah Ta'ala bagi ada. Dan ada kita ni, Allah ada yang ada pun kidam, dah ada dia, ada yang bakok. Kita ada. Bukan kalau kata dalam syurga kekal kita. Bukan kekal. Kita dikekalkan. Allah yang mengekalkan kita. Jauh sangat antara wujud kita, kekal kita, ada kita. Dia adalah satu maksud yang begitu bersalahan, opposite langsung antara makhluk dengan Allah Ta'ala. Jadi kalau kata Allah Ta'ala mendengar sifat mendengar dia, bukan dengan mata, bukan dengan telinga. Kalau masalah melihat, dia melihat bukan dengan mata. Jadi kalau kata Allah Ta'ala duduk, bahasa duduk ni adalah satu perkara yang dia satu penyelewengan faham ke Allah Ta'ala duduk. Yang ni adalah satu kesalahan. Satu ulama tak mengistilahkan makna ayat yang kalau sebut atas kata duduk tu, yang selalu dipaham daripada istawa alal arsh, memahamkan istawa dengan mana duduk. Yang ni ialah antara yang berlaku kesalahan. Dan ada pembahasan panjang sampai lani pun duk kelahi. Panjang nak sebut ni, cuma saya nak sebut adakah kaedah dan sifir macam ni adalah satu sifir yang seolah-olah untuk membolehkan dan menyebabkan kita mentauhidkan Allah Ta'ala dengan tauhid yang betul. Yang ni yang dengan penjelasan saya dah bagi tadi. Jadi bukan cara dia lah. Jadi kena, kalau nak sebut dengan bahasa mungkin kasar sikit sebutan saya ni, apa dia? Kena taubat ngaji lain lah. Kalau ada orang kata Allah Ta'ala ni dia mendengar dengan telinga yang layak, dia melihat dengan mata yang layak. Subhanallah. Itu adalah satu kataan yang sangat salah. Yang ada orang sangka, dia rasa macam dia sebut tu betul dah. Dan sifir itu macam dia dah mentanzihkan Allah Ta'ala daripada perkara yang tak sepatutnya. Tapi sebenarnya saya ngaji ada Tok Guru sebut dengan bahasa dia ibarat macam ayam berkokok tapi ekor terpalit taik. Yang tu kot bahasa. Maksudnya dia rasa dia buat kebaikan, tapi sebenarnya dalam masa dia kata Allah misalnya duduk di aras yang layak dengan dia, dia rasa dia sebut macam satu kebaikan, macam ayam berkokok dia kejut orang bangun subuh, tapi rupanya ekor dia terpalit taik. Tapi dia sebenarnya dia telah memisilkan Allah Ta'ala dengan sesuatu tang mana? Tang bertempat, tang duduk, tang berada. Walaupun dia kata bukan dengan pinggang dan sebagainya. Itu kot saya sebut lagi panjang sangat kan. Tu pun rasa saya panjang tu. Satu soalan kan. Memang kena mengaji, itulah kalau bahasa saya sebut, kena mengaji dengan jumpa guru betul-betul, mengaji elok-elok. Semua nak sebut bukan prinsip memahamkan ketuhanan yang orang kebanyakan sangka sifir macam tu dah macam satu kaedah besar, dah boleh faham Tuhan. Tapi rupanya salah. Bahkan saya mengaji khasnya untuk melalui perjalanan sebagai hamba ni, walaupun kita dah faham Allah Ta'ala wujud, katalah yang gitu, kita memang dah menerima wujud Allah Ta'ala. Kita pun dah lama dah dengar pernyataan wujud ni. Kalau semak-semak dengan guru yang betul-betul basirah dalam bab ni, kita sebenarnya belum faham lagi Allah Ta'ala wujud. Dan sebenarnya apatah lagi nak dapat faham dengan kaedah tauhid, nak menghayati jatuh hati Allah ni, ya Allah engkau lah wujud, engkau yang wujudkan aku, engkau yang mengadakan aku daripada tak ada kepada ada. Kita nak rasa kita datang daripada mak ayah kita pun tak boleh nak rasa macam tu. Kita nak rasa kalau kita isteri dengan sebab suami tanggung kita rasa aku ni boleh senang ni suami aku yang saga aku. Kita nak rasa perasaan macam tu pun tak boleh. Apatah lagi nak rasa aku ni ya Allah, aku ni makhluk engkau yang jadikan aku daripada tak ada kepada ada. Dia perlu proses perguruan, pendidikan, tarbiyah yang cukup besar tadi sekalian untuk boleh kita merasakan kehebatan Allah Ta'ala ni, mentauhidkan dia di atas prinsip mukhalafah lil hawadis ni. Itu kot sekali.